Yo guys, and welcome to my video. Ada dengar tak news yang kata Huawei sekarang dah boleh install semua app daripada Google, kan? So how was it? Betul ke news ni? So sekarang ni aku akan tunjukkan dekat korang apa yang Huawei buat, sebab kita dah banyak kali dah dikabarkan yang memang Huawei boleh install, and kebanyakannya adalah menggunakan APK ataupun guna outsource lah, contohnya macam APK Pure, APK Mirror tu semua. So aku akan explainkan kepada korang satu-satu, and sambil-sambil tu lah kan, korang tahu tak yang telefon ni bila try tangkap gambar, dia punya hasil is actually quite beautiful tau. Tapi kita fokuskan dekat Google dulu. Macam mana boleh install ke tak dalam Huawei Mate 50 Pro dekat tangan aku ni. Alright, let's jump right into it. Benda pertama sekali adalah, Fazli, ada ke App Store dekat dalam Huawei Mate 50 Pro ataupun Huawei punya device? Jawapannya adalah tidak. Sebab semua apps korang perlu install dekat dalam dia punya app gallery, sebab tu adalah dia punya official and support HMS. Sebab tu adalah Huawei Mobile Services yang biasa korang beli and boleh install dekat dalam tu. Untuk orang yang tak tahu juga, ini adalah antara 3 App Store yang terbesar dekat dalam dia punya ekosistem. Kita dah ada Google, kita dah ada Apple, dan sekarang kita ada Huawei App Gallery. Sekarang ni maknanya kalau ada dalam App Store tapi tak ada dalam App Gallery, tak boleh nak install lah. Boleh, korang boleh outsource kan, dan App Gallery akan suggest kan. Maksudnya kau cakap dia tak ada safety lah kan. Kalau untuk App Gallery ni, actually kalau kau nak tahu, dia ada 4 safety measures untuk pastikan app yang kau install daripada App Gallery tu adalah selamat. So dia akan scan selalu untuk pastikan korang tak akan dapat malware yang boleh curi data korang. Tu apa yang dia orang cakap. Security dia orang actually termasuk dengan developer tu sendiri. Contohnya macam dia buat app, so Huawei akan pastikan yang dia orang ni betul-betul legit developer untuk sebuah app. Dia bukannya buat app just semata-mata untuk curi data korang. Fazli, benda ni macam kedengaran sama je macam a few years back, betul tak? Kalau kan on the surface, ya. Tapi sekarang dia orang dah improve kan. Contohnya macam sebelum ni kita ada problem satu. Bila korang install app daripada Google tu, korang tak boleh nak login korang punya account, betul tak? So tak boleh nak guna, tak boleh nak betul-betul 100% guna sama macam apa yang ada dekat dalam App Store. Actually korang kena install satu app, nama dia adalah Lighthouse. Mesti korang terfikir kan, alah ni apa technical issue pula nak kena buat, nak kena install. Actually mudah je. Korang pergi dekat App Gallery, tulis je Lighthouse dan install app tu, dan dia orang akan buatkan benda tu secara automatik. Korang boleh login, korang boleh guna segala Google App yang korang install. Settlekan masalah tu, betul tak? So apa yang membuatkan benda ni a bit special? Actually untuk sistem Google tu sendiri ataupun sistem yang ada dekat sebuah telefon yang ada Android, basically dia tak ada GMS by default. So untuk dekat sini Huawei memang dia ada dia punya sistem di sini, HMS. Untuk install benda tu actually perlukan licensing daripada Google sendiri. So dekat sini dia ada open source punya license sendiri untuk buatkan GMS tu enable dekat dalam sebuah sistem Android. Dekat sini nama dia adalah MicroG. So untuk MicroG ni akan buatkan kau punya app akan work seamlessly. So bila kau login dekat satu app tu, dia akan kekalkan, dia boleh simpan dekat dalam dia punya sistem, so that korang sendiri akan rasa senang untuk login dekat semua app yang korang dah download, especially bila korang guna app daripada Google tu sendiri. Antara problem yang dia dah selesaikan adalah Maps. Sebelum ni korang boleh install tapi tak boleh nak guna. Dia tak boleh nak determine mana location korang tu. Kali ni korang dah boleh letak korang punya location and korang punya destination tu sendiri, dan dia akan boleh route. And then untuk orang yang guna WhatsApp especially, korang dah boleh backup chat tu dalam Google Drive. So basically benda ni feels the same macam sebuah telefon yang biasa korang beli. Untuk orang yang pakai Huawei lepas tu nak tengok YouTube, sebelum ni pergi dekat browser, betul tak? Kali ni tak. Korang boleh pergi dekat YouTube app, download je dan guna akaun korang macam biasa korang guna dekat dalam mana-mana phone sekarang ni. So sekarang ni maknanya dah tak ada restriction untuk korang tak pakai sebuah telefon daripada Huawei. Kita tahu Google dah terpaksa sekat, tapi kali ni nampak gayanya dia orang ada workaround dia orang sendiri untuk pastikan korang dapat guna app yang biasanya kita guna as a daily driver kan. Dan benda ni juga tak perlu bayar extra untuk dapatkan servis-servis daripada Google ni. Tu apa yang aku suka dekat dalam Huawei Mate 50 Pro. Apa yang dia buat dengan dia punya operating system dia sendiri untuk support semua apps yang biasanya kita dah guna. Benda ni bukan ada dekat Huawei Mate 50 Pro je, dia juga ada dekat a few phones lain juga, contoh macam Huawei Mate series, Huawei Nova series. So benda ni akan dapat line up. Untuk confirmkan benda ni, korang pergi sendiri dekat dia orang punya kedai and download app WhatsApp, lepas tu download app Google Maps, download apps G Drive, dan login korang punya account. At least tu dia orang punya account sendiri lah untuk confirmkan benda ni memang betul-betul boleh guna dekat dalam Huawei Mate 50 Pro. Okay, done explanation pasal all those Google services yang boleh guna dekat Huawei Mate 50 Pro ataupun dia punya smartphone sekarang ni.
kita cakap pasal dia punya all the features dekat dalam Huawei Mate 50 Pro. So untuk kali ni, kalau kau perasan, dia actually ada skrin yang sama je macam yang aku pernah buat unboxing, betul tak? Tapi sebenarnya untuk version yang aku ada ni sebenarnya a bit different, sebab model ni dia actually pakai Kunlun glass. Untuk orang yang tak tahu, KUNLUN, dan katanya dia boleh tahan drop dan boleh tahan hentakan. So aku nampak a few video yang orang smash skrin ni dekat kacang and tak pecah. Bagi aku benda tu macam sangat-sangat meyakinkan, sebab biasanya kalau kita touch dekat atas lantai, benda tu macam tak valid sangat sebab dia usually lantai yang rata. So untuk kacang yang keras tu ada banyak tekstur, lepas tu tajam, tak pecah, sangat-sangat meyakinkan. Teknologi yang Huawei pakai dekat sini actually nama dia adalah Nano Crystal yang ada 5 star Switzerland drop resistant certification. So benda ni memang confirm legit dan korang boleh drop macam tu je, tak perlu nak risau dah. Korang mesti cakap kan, Fazli, kau tak nak komen ke pasal dia punya notch dekat atas ni? Betul, ada. Tapi in terms of size, aku tak nampak benda ni macam mengganggu sangat ataupun terlalu besar sampai buatkan aku rasa sakit mata. Contohnya macam kalau aku tengok video ke kan, tengok filem ke dekat dalam ni, memang betul nampak, tapi dia tak ada dah rasa macam besar sangat. Kita cakap pasal dia punya kamera pula dekat sini. Dia pakai main sensor adalah 50 megapiksel. Lepas tu dia boleh pergi sampai 64 megapiksel untuk dia punya telefoto, dan untuk orang yang sukakan ultra wide 13 megapiksel. So bukan lackluster yang pakai 8 megapiksel ataupun 2 megapiksel untuk sebuah lens yang a bit wide kan. So make sense dekat sini apa yang Huawei buat, sebab Apple pun pakai 12 megapiksel je untuk dia punya ultra wide. Dengan macam biasalah kan untuk 50 megapiksel, tapi sebenarnya kalau korang tengok betul-betul, dia actually ada physical aperture tau. Untuk orang yang tak tahu, dia hampir sama je macam sebuah kamera DSLR yang aku tengah pakai ni, ataupun sebuah kamera DSLR yang korang ada dekat rumah. So korang boleh tukar physically dan dia akan berubah secara nyata. So dekat sini dia boleh ubah daripada bukaan f4 kepada 1.4. So untuk 1.4 tu actually sangat-sangat luas untuk sebuah sensor, especially untuk sebuah telefon je. Dan hasil dia korang akan nampak macam sebuah kamera DSLR. Itu apa yang aku suka bila ada that physical punya aperture, dan kau boleh ubah sendiri mengikut apa yang kau suka. And ada yang macam tak suka, a bit creamy kan, dia punya background punya blur. So kau boleh tone down kan, sama ada kau nak physical ataupun kau nak secara software je untuk ubah kau punya aperture dekat dalam sensor dekat sini. Bukan tu je, kau ingat tak yang aku tweet kata kita ada nama baru untuk DxOMark punya ranking kan? That is Google Pixel 7 Pro dapat skor 146 untuk dia punya camera testing. So dekat sini aku macam bangga lah. Tapi once dah keluar telefon ni, nama tu jadi nombor 2. So siapa nombor 1 sekarang? Huawei Mate 50 Pro dengan skor dia adalah 149. Dan skor dia actually agak tinggi untuk sebuah sensor yang hanya ada 3 kamera sahaja. Biasanya untuk yang paling atas akan ada kamera yang banyak, but this one hanya ada 3. That is a main sensor, lepas tu pergi dekat telefoto dan juga ultra wide. And dia bukan pakai like 100 megapiksel or 200 megapiksel. So benda ni sangat-sangat impressive in terms of semua. Contohnya macam nak gambar tu lagi sharp, tak ada distortion untuk dia punya main sensor. Lepas tu pembetulan color, dan pastikan color tu sangat-sangat tepat, ataupun at least apa yang kau nampak adalah apa yang kau dapat dalam kau punya image tu. Sekarang aku nak cakap pasal dia punya bateri pula dekat sini. Normal lah kan pakai untuk dia punya kapasiti 4700 mAh. Apa yang tak normal adalah biasanya kita cakap pasal dia punya battery life ataupun screen on time. Betul, untuk 4700 sudah impressive enough dah untuk tahan 1 hari. Dan untuk sebuah telefon flagship akan keep that promise untuk pastikan korang boleh go through all day. Dan apa yang biasanya orang tak cakap adalah kita selalunya akan rasa panik bila bateri tu sangat-sangat low. Huawei actually perkenalkan feature baru, nama dia adalah battery boost untuk bateri korang walaupun pakai 4700 mAh, which is still a big battery untuk sebuah telefon flagship kan. So dekat sini kalau korang dah tinggal like 1%, duduk dekat tengah highway, tak boleh nak call siapa-siapa and hanya boleh tunggu je, untuk 1% tu bila korang activatekan boost mode tu untuk dia punya bateri, korang boleh tahan 2 jam untuk dia punya standby mode. Dan untuk korang buat emergency call tu boleh pergi sampai 12 minit. So benda tu sangat-sangat membantu untuk orang yang tengah hadap situasi macam sangat-sangat memerlukan, especially bila tak ada bateri dekat dalam korang punya kereta and tak ada charger dekat dalam korang punya kereta juga. So macam mana dengan dia punya operating system pula?
Untuk yang ada dekat sini, dia pakai latest and greatest daripada Huawei sendiri, EMUI 13. And untuk orang yang dah biasa dengan telefon Huawei, akan feels well at home je untuk guide all the things, macam setting ke, korang punya features ke, akan terbiasa. Tapi dia ada add up a bit features, contohnya macam dekat sini dia ada smart storage management. So untuk smart storage management, untuk orang yang biasa banyak account kan, akan ada konflik, ada 2 gambar and ada 2 video. So benda tu actually akan combine kan, dan korang tak perlu nak orang kata battle untuk dapatkan that extra storage. Sebab dekat sini bila dia detect ada duplicate punya file, dia akan cuba combine kan, so that korang tak ada masalah untuk guna storage dekat dalam Huawei Mate 50 Pro contohnya. Dan untuk features yang aku suka juga adalah dia punya Super Hub. So untuk Super Hub, basically dia adalah sebuah feature yang copy paste. Tapi apa yang mengubah cara aku tengok sebuah smartphone adalah korang boleh copy anything. Contoh macam gambar, video, teks kan. Dan teks korang boleh copy like every single one. Dan korang boleh paste every single one pada different sheet. So dekat sini bagi aku benda tu sangat-sangat membantu dan membuatkan multitask sangat-sangat menyenangkan. Contohnya macam korang nak fill up the form, korang copy satu-satu dan paste satu-satu. Dan selalunya untuk klasik punya copy paste, terpaksa copy, balik, paste balik, dan sangat-sangat menyusahkan kan. Huawei dapat solve aku punya problem and dapat buat apa yang aku minta sebelum ni. All in all, aku boleh kata this is one of the good device yang korang boleh dapatkan. Contohnya macam kalau korang pentingkan Google sebelum ni, this one does solve that problem. Dan dengan sistem dia sendiri akan buatkan Huawei ni tak ada masalah ataupun halangan untuk customer yang memang pentingkan produk daripada Google tu sendiri. Dan bagi aku bukan tu je yang kita patut pandang, sebab apa yang Huawei buat juga, contoh macam dia ada 120Hz screen tu, memang standardized untuk sebuah telefon flagship. Dan dia punya kekerasan screen tu, Kunlun screen tu, bagi aku, weh, ada ke orang promote hentak screen dekat kacang? Tak ada kot. Dia je yang boleh buat. Lepas tu untuk orang yang pentingkan kamera, this one has the highest, dia punya rated DxO Mark. Dan hasil dia bukan tengok dekat benchmark je, hasil dia pun memang betul-betul lawa. Kalau korang nak rasa sendiri, nak tengok sendiri, nak pegang sendiri, pergilah dekat kedai dia orang dan pastikan yang korang memang betul-betul boleh login dekat WhatsApp dan juga login dekat mana-mana Google Apps yang korang nak guna. And then korang buat decision korang sendiri. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!